Okay, dah record. So, contohnya sekarang ni, kita nampak dalam value kat sini, kita ada ni sepatutnya 2. Kalau kita nak simpan data, contoh aku macam ni, kita ada 2 data. Lepas tu, data yang line 4, OPID, okay. So, macam ni kita nampak ini, apa yang data kita ada ni lah data SKT. Lepas tu, dalam SKT tu, kita ada group kan. Satu data tu ada satu kumpulan data. Yang mana nama pegawai dengan markah dia. Lepas tu, nama pegawai kedua dengan markah dia 2. Okay eh? In case, cikgu guna minus ke equal ni? Mana satu minus, mana satu equal? Apa yang equal minus tu? Beza line dengan line 7. Tak faham. Line 7, SKT markah 2, line 4. Line 4 dan line 7. Saya salah ke? Saya typo? Ah, tolak sama dengan? Mana tolak? Ni sama dengan? Sama dengan? Ni, ada skor. Sama dengan? Tak jelas ke? Oh, saya besar sikit. 40. Nampak? Okey. Font kecil kan? Okey. Ke sebab nak tukar color? Sekejap. Mana tukar color? Color theme. Like. Yang ni nampak? Clear? Okay. Okey, contoh macam sini kita ada data SKT pegawai. So, pegawai 1 jadi nama dia, dia ada markah dia. Pegawai 2 jadi nama dia, ada markah dia. Apa jadi kalau ada pegawai 3, pegawai 4, pegawai 5? Takkan kita nak declare satu kan? So, apa yang kita nak buat adalah kegunaan array ni, kita nak groupkan banyak-banyak data ni masuk terus kepada satu variable saja. Itu kegunaannya array. So, yang ini yang simple lah. Kalau biasa yang kompleksnya, sebelum ni Kak Linda ada buat untuk report, yang ini satu query. Yang ini satu query. Kan? So, bila satu query tu, lepas tu nak panggil pun, dekat view kat sini, kena declare variable. Mungkin keperluan query tu kena buat lain, tapi kat sini boleh guna array. So, kat view nanti boleh pass satu variable je. Itulah kegunaannya array. Okay. Macam mana? Okay. Setakat ni kegunaan array faham ke? Ada yang tak faham? Sekejap, pukul 9 ni. Allah. Saya lupa satu benda hari ni. Saya tak isi kehadiran PKP. Busy benda lain. 29 boleh isi ke?
Mantap. Okay, ini lambat. Sekejap Okay dah. Array tak sesuai dibuat hard-coded. Betul kah? Masuk hardcode tak juga. Boleh je buat kod. Keperluan hardcode ni tengok kepada data. Kalau data kita tu dari database, jadi dynamic lah. Kalau data tu kita nak simpan dalam hardcode pun boleh jadi hardcode. Sometimes ada je gunakan array yang hardcode. Contoh macam negeri lah. So berapa tahun negeri tu akan bertambah. Lama kan. So kita dah tahu satu negeri tu 14 hari. 14 hari. Kita ada 14 negeri je. So kita boleh je hardcodekan array tu dalam array negeri tu dalam coding. Tapi kalau kita buat macam tu untuk case negeri ni, kalau kita buat query nanti kita susah lah nak maintain, bukan nak kata maintain, kalau nak buat query kita susah kalau kita nak join, nak berubah, nak kemaskini data. Itu je. Hard coded ni bergantung pada sisi. Ya? Untuk long term, untuk apa ni, untuk long term tak elok, untuk kemaskini pun susah sikit, tapi tu tengok kepada lah. Tengok pada keperluan lah. Biasa kalau macam status boleh je buat kalau tak nak buat dalam database. Maknanya data yang 10 tahun sekali nak berubah boleh dibuat hard coded. Bukan kata boleh buat. Masalahnya 10 tahun tu kalau 10 tahun lepas PHP adalah PHP 3. Sekarang PHP 7. So kalau banyak sangat hard code, itu pun isu juga. So ada certain thing yang kita boleh hard code. Biasanya hard code ni kalau kita nak sakukan yang setting-setting server, macam nama kementerian, bolehlah kita hard code. Kalau yang melibatkan data, mungkin kita tak akan akut lah. Tak akan masuk dalam database. Okay ke? Okay. Okay Kalau clear, kita terus. Okay, macam mana nak declare? So, declare array. So, sebelum ni, biasanya akan pernah nampak array. Pernah nampak macam mana function ni tak? Color macam tak berubah sikit lah. Color theme, light plus. Color theme. Okay. So, sebelum PHP version 5, PHP 5 dan ke bawah, biasanya pernah guna declare array macam ni. So, start daripada PHP 5.4, declaration array, dah ada shorthand. Shorthand macam ni lah. So, kalau pasalnya ini, create array ni, ini adalah function dalam PHP lah. So, sama juga macam function string to time, mk time, apa-apa yang ada bracket ni lah function lah. Kalau yang baru ni, yang PHP 7 pun dah start guna, boleh je guna dua-dua ni. Masih available lagi, tapi setakat ni tak tahu lagi cerita PHP akan apa nama tu, deprecate function array ni.
Sebabkan kebanyakan programming lain semua dah gunakan declaration array menggunakan bracket square ni. Salah satunya macam untuk JSON. JSON ingat kan? Rupa dia key value. Kalau JSON, so macam JSON yang ini adalah objek. Sebab JSON tu sendiri objek. So dia nak groupkan objek-objek ni dalam array, still gunakan bracket ni. So mana-mana programming pun gunakan yang bracket ni. So kalau boleh biasakan terus guna yang bracket ni lah. So saya tunjuk je. Okay lah. Okay. Untuk macam array, kita nak declare. Contoh macam yang SKT tadi. So SKT yang kita boleh buat, pegawai katakan SKT pegawai 1. So kita nak gantikan 2 ni, kita nak convertkan yang pegawai 1 ni pada dalam bentuk array lah. So untuk bentuk array, kita boleh equal square bracket, first value adalah Hidayat, second value adalah 98. Tinggi markah dia. Pakai SKT pakai PC. So SKT pegawai. So kalau kita macam mana kita nak paparkan data ni, error kot. Kita ada beberapa cara lah untuk data. Selain daripada echo, yang biasa kita boleh guna print R. So print R ni adalah salah satu function untuk print ataupun paparkan semua data variable array ni. Sebab kalau kita guna echo, PHP akan return error. Dari sini so PHP akan returnkan error string to conversion. Sebab echo ni kita nak keluarkan data yang berbentuk string sahaja. So kalau kita nak paparkan array, kalau untuk debugging boleh guna print R. So kalau print R ni dia akan paparkan array lah. So kalau nampak dia akan paparkan array, value nya ada. So kalau perasan dekat sini dia ada start di kosong, 1 kan. So kalau kita tambah data lagi, dia akan keluar. Yang kedua ni adalah 2. So 0, 1, 2 ni adalah indexing. Index array tu. So index array dalam PHP bermula dari 0. So apa-apa yang variable array yang baru akan bermula dari 0 lah. So kalau kita nak keluarkan yang Hidayat ni dalam echo, untuk gunakan echo, apa yang kita kena buat adalah kita kena addresskan dia punya key dia. So key dia 3. Kalau saya keluar 3, dia akan cari key 3 dalam array. So sekarang ni ada tak key 3 tu? Tak ada kan? So kalau tak ada, dia akan keluar undefined offset 3. So error undefined offset ni refer kepada index yang kita panggil lah. So contoh macam yang ni, saya echokan
macam ni saya echokan executive boy 1, index 3. Dan sebabkan dalam array kita ada 0, 1, 2. So, undefined offset, dia akan return error undefined offset. So, mana-mana kalau guna apa-apa pun, guna Laravel ke apa ke, still akan error yang sama. So, nanti kalau tengok kalau undefined offset ni tahulah untuk apa. So, kat sini kalau saya keluarkan 0, baru keluar nama. Ini komen tu. Okay. Okay. Satu lagi yang boleh guna untuk papa value, boleh guna vadam. So vadam ni lebih pada untuk debugging lah. So kalau vadam ni dia akan paparkan data dan dia dalam data type apa. Data type. So kat sini dia beritahu array 3. Lepas tu data type dia setiap satu ni dia akan paparkan data type. Macam ni saya tukar balik So kat sini kita nampak yang first array data type dia adalah string, second value array data type adalah integer, yang third array ni adalah string. So untuk debugging boleh gunakan dua-dua ni lah lepas ni. Array 3 maksudnya nombor array ke bilangan data. Tak. Array 3. Oh ni, ya betul. Array 3 ni jadi refer pada array ni ada berapa data kat dalam array tu. So macam ni kita ada 3 lah. 1, 2, 3. Tapi kita nak addresskan dia gunakan index je. Index dia bermula daripada 0. So kalau kita panggil 3 macam ni, maksudnya kita nak panggil value yang keempat. Index dia 3. Okay. Okay, next. So ini adalah declaration untuk simple array. Dan satu lagi yang penting, pernah dengar associative array. So associative array ni adalah di mana kita nak declare array tu, instead of kita panggil, kita declare je sebagai indexing yang guna PHP punya 012 ni. Masalah kalau macam ni kita tak tahu kosong ni apa. So kita nak namakan key ataupun index value tu kepada something yang readable untuk kita lah. Human readable katanya. So untuk associative array, SKT pegawai 2, apa yang kita boleh buat sama je macam JSON. So kita declarekan first name. Name ni adalah key. Lepas tu point kepada value dia. Name value. So associative array adalah kita nak kita nak namekan index array tu. So apabila kita namingkan ni, instead of kita guna macam ni, so kita dah ada susunan value ni apa dia punya. Value ni apa sebenarnya refer. So kalau macam ni kita just tahu value je, kita nak panggil gunakan index kosong ni. So cara panggil pun lebih kurang je. Kita boleh panggil terus name. Undefined index name. Silap ni 2.
So instead macam ni, so kita lebih faham yang inilah kan. Bila coding dah banyak sangat, so kalau kita tengok apa yang kosong ni, apa yang satu, takkan kita nak refer balik. So macam ni kita boleh tahulah beza ini dengan ini. So mostly kebanyakan data yang kalau dah banyak, kita prefer untuk declare kepada excessive array ni. Okay, satu lagi. Dan satu lagi biasa orang akan buat macam ni. So ini dengan ni, dia akan keluar data dia. Agak-agak dia keluar data name ni. Tak keluar. Kak Zila kata tak keluar. Kita test Keluar. Tapi dia keluar error. So biasanya kalau macam ni, echo untuk string je. Kak Zila terlepas kapal kot. Yes, echo memang untuk string je. Tapi sekarang ni kita dah panggil terus data dalam array. So data array yang name ni memang dah string dah. Kita tak echokan direct pada pegawai ni. Kalau kita echo macam ni, memang akan keluar error. Betul safe. Memang yang ni akan keluar error. Tapi sebab kita dah pointkan kita nak keluarkan data apa, dia dah tak jadi error untuk string dah. Sebab memang ini adalah string. So macam case name ni, kadang ada server, dia hidekan error warning dia tutup. Memang kalau production server kita akan hide warning ni. Tapi error je, ini bukan masalah error pada sistem, error pada apa ni, apa nama, best practice value, best practice. Sebab apa? Apa-apa variable dalam PHP biasanya kita akan declare dalam $sign bla bla bla. Satu lagi, kita boleh declare constant yang mana kita panggil, yang ini adalah string, name adalah key yang string dalam array. So name ni pula adalah refer kepada constant. So constant ni biasa diguna dalam setting-setting server yang kita nak variable tu, dia bukan variable PHP, dia macam satu global declaration. Macam constant name. So macam tadi, kita takut yang name ni dah ada constant yang dah declare sama dekat server, kat environment ataupun kat mana-mana. So kalau boleh, walaupun kalau kita gunakan yang cara kedua ni boleh keluar value, kebetulan pula server kita dah tutup warning ni, kalau boleh jangan amalkan macam ni. So biasakan untuk kalau accessory ni panggil dalam single quote. Takut keluar value lain pun ya. Contoh betul. Contoh macam constant name. Katakan name ni saya sebenarnya nak settingkan name ni pada mungkin status nama 1. So dia pegang value 1 name ni.
name ni dia pegang value 1. So, bila kita keluarkan SKT pegawai ni, yang ini sama dengan 2, 1. Define offset 1. Kosong. Okey. Sebabkan kita dah declare setiap value ni ada sensitif dia. So, kalau macam 1 ni tak keluar lah. Contoh macam saya buat yang ni, kosong. So, kalau kita tak declare, kalau kita campurkan declaration array macam ni, so kat sini ada key value dia, sini ada key value dia. Yang ni tak ada. So, yang first ni akan pegang kosong. So, next kalau kita tambah kat sini pun, dia akan pegang 2 saja. So, kat sini kita nampak name dia akan cari yang 1. Kalau ini 1, dia akan panggil Selangor. Okay. So, apabila kita guna macam ni, kita takut macam Cik Syariah beritahu, kita takut keluar value lain. So, untuk declaration, pastikan kalau kita declare nama ni, kat sini pun dalam single quote. Ada single quote. So, ini good practice. Okay. So, macam constant ni sebenarnya untuk declaration untuk variable global variable lah. Ni saya clearkan sikit. Okay, faham Okay ke takat ni? Okay. Array index, array accessing. Okay. So, kita dah tengok. Okay, sekarang ni kita dah tengok yang cara declare array. So, contoh macam ni. Pegawai 1, pegawai 2 ni. Dia dua array yang value berbeza. Tapi, structure yang sama. So, apa yang kita nak buat dan apa yang biasanya kebanyakannya semua masih tak faham lagi part multi-dimension array. Betul tak? So, apa maksud multi-dimension? Multi-dimension array ni yang mana dalam array, value dia adalah array. So, dalam array lagi, value dia adalah array. Dia multi-dimension lah. So, dalam array, contoh macam kita buat simple. Sama konsep macam 2 or 3D array C++ ke? Sama je. So, dalam array ni bukan spesifik pada PHP sebenarnya. Yang saya tunjuk ni cara declare dalam PHP. Tapi array, multi-dimension array, guna C++ ke, guna Java ke, guna
ASP ke, mana tahu lepas ni akan guna Python ke, lebih kurang je. Dia akan ada juga 2D atau 3D. 3D array. 3 dimension array tu macam mana Biasanya multi dimension. Macam tu lah. So, contohnya, kalau kita nak declarekan multi array dalam array dalam array. Ya, betul. So, kalau kita nak declarekan multi dimension array, SKT. So, kita declarekan SKT ni sebagai array. So, dalam SKT ni, ada lagi array. So, kat sini, kita boleh declarekan terus name. Multi-dimension array kedua, Azrul. Lepas tu, markah. Berapa Azrul nak? Azrul ada? Tak ada kan? Boleh lepas fill je. So, multi-dimension array, kalau kita tengok sini, dalam array je ada array. Dalam array ada array. Okay, first. Macam mana kita nak panggil array yang first ni? Kena kita nak echo. Caranya sama. Kalau kita tak definekan nama pada array ni, so yang ni pun kira value sebenarnya. Panjang sangat. So, yang ni pun kira value dalam array. Yang ni pun kira value dalam array. So, kalau kita nak panggil data yang first, kita just panggil SKT. Mesti kita kena panggil indexing dia lah. Error ni. So, kalau array yang kedua pun kita boleh print R juga. So, ini adalah reason saya guna PR. Kenapa saya tak guna echo? Sebab data ini adalah array, bukan string, bukan number, bukan satu konkret data. So, kalau kita vadam yang ini pun, dia akan keluar dalam bentuk array. Yang kita guna array ada dua data. So, kalau saya nak keluarkan array yang pertama dan nama dia, saya just tambah kat sini hujungnya, kita panggil lagi satu name. Kalau macam ini, saya boleh terus echo. Name. So, kalau kita tengok, kita refresh. So, first kali dia akan terus panggil cara baca dia. Variable array. First level. Yang first bracket ni adalah first variable. So, dia akan cari yang data yang first ni. So, first level yang ni lah. Dalam ni. So, multi-dimension. Yang ni second level ni dalam array. Array dalam array. So, kalau saya panggil name je terus, dia akan error sebab kita tak declare kat sini. Kita tak ada pun satu array name dalam array SKT ni. Okay.
So dalam lagi, kalau nak kata nak buat array dalam, ada yang level ketiga. Contoh macam sini, kita ada lagi satu array. So array ni adalah khusus. So contoh macam multi-dimension, bila sebut multi-dimension, kita nak accesskan array yang kita nak paparkan yang talent ni. So dalam SKT ada array. So data siap satu tu ada array. Array bawa array SKT. Lepas tu dah kursus ni pun array. Ya. So kita nak panggil yang kursus ni, kita boleh panggil kursus. Lepas tu yang ni pun array. So kita nak panggil yang ni, sebab saya tak declare, kosong je. Illegal string offset khusus. Oh silap. Name ni adalah value hujung. Okay. So yang untuk panggil multi-dimensional array ni macam handbag yati lah. Dalam bag ada bag lagi. Okay. So dalam, betul lah tu. Yang ini bag pertama, ini handbag yang besar. Dalam ni adalah wallet. So dalam wallet kita nak ambil apa? Kad kredit. So yang kad kredit ni refer kepada array yang ini, yang paling dalam. So kalau ikut panggil yang paling hujung ni adalah hujung ni adalah yang paling dalam, yang paling jauh. Yang kedua ni adalah index pada array. First yang ini, second yang ini. So kalau yang ini saya bagi nama PTM Dayat apa Expat. So instead of saya gunakan kosong, saya boleh panggil sini. Undefined offset 1. Sebabkan tu sometimes kita ada data yang memang, kalau array tu jenis yang bertambah-tambah-tambah, kadang benda ni kita kalau macam Laravel kolektif, dia guna array key sebab dia bertambah. Kalau dalam database pun dia akan bertambah. Tapi kalau kita declare sendiri, kita boleh define kan. Bagi kita tahu set data tu akan ada berapa banyak array. So kita boleh define kan group array ni apa nama dia. Group array ni apa nama dia. Macam inilah khusus. Yang ini khusus yang dihadir. Tapi kita tak declare sebab benda ni boleh bertambah-tambah. So senang. Setakat ni clear? Okay. Multi-dimension. So untuk array sebenarnya cara declare adalah macam ni untuk multi-dimension ni. So kita dah groupkan beberapa point data kepada dalam variable dan kita boleh panggil direct. So selain daripada cara untuk echo ni, kita boleh guna looping lah. So looping tu nanti mungkin next time kot. So salah satu function array yang boleh cubalah, boleh tengok, boleh explore apa ni, ada beberapa
function yang lain yang biasa saya pakai. Salah satu differencing. Differencing ni email nota ni. Nanti saya dah record, saya share video recording. Sebab saya tak buat nota. Tapi video recording saya tak tahu saya record tak. Mic. Okay, record ada dah. Okay. Salah satu adalah differencing list. So differencing list ni adalah salah satu, kita tahu benda tu dalam array tapi kita still nak ambil dia dalam bentuk variable. So yang untuk mudahkan kita lah. So salah satunya itu salah satu lah. Contoh lah. So untuk differencing ni kita akan gunakan function list. So ni adalah array. Saya ambil yang ini. Okay. So different list ni adalah kita nak listkan apa yang sepatutnya value yang ada dalam ni kepada dalam variable yang berasingan. Contoh macam ni, kita ada name, ada nama, ada markah, ada khusus. So kita boleh diklik kat sini, name, mark, khusus. So kalau macam saya buat macam ni, kosong. So function list ni adalah untuk pecahkan array yang kita dah buat kepada 3 variable. So kalau macam ni, kalau saya echo mark ni, dia akan terus keluar offset. Silap. Undefined offset 1. Ni mark SKT. Oh, okey. Untuk list ni adalah kegunaan untuk array yang kita tak declare, kita tak namekan key dia. Kita tak buat specific array. So kita buat macam ni lah. Sebab kita tahu array tu akan pecahkan bentuk macam ni. So kat sini kita terus siap, kita nak negeri. So saya bila echo mark, dia akan pecahkan. So biasanya ni ada waktu akan pakai contoh macam decode dalam sistem kehadiran. Saya dah pakai untuk decodekan hash value dia. So saya dah tahu hash value je ada dalam bentuk array. So pecahan je tak akan berubah. Itu guna untuk list ni lah. Yang ni saya tunjuk je. Biasanya jarang orang pakai. Dan satu lagi, food. Saya buat satu array jap. So D durian. C
A tiba bahasa Inggeris. So sekarang ni contoh macam saya declarekan satu variable buah, fruits. So kat sini kita ada key DCAB. So kalau saya paparkan dalam print R, so dia akan paparkan dalam susunan apa yang kita declare ni lah. Ya. So macam mana kita declare kat coding, macam tu lah dia susun, dia keluar. Kalau B ni, pisang ni saya letak atas. So kat sini pun dia akan berubah. Pisang, durian, cempedak, apple. So macam mana bila kes kita dapat data array macam ni, kadang dari query pun macam ni, dan kita nak susun balik. So kalau nak susun balik, ada PHP dah sediakan function. Satu adalah sort. Ascending. Silap. Macam ni je. Okay. So sort ni adalah function untuk sorting array tu. So sorting array tu dia akan tengok pada yang kita dah declare lah. Kalau kita declare ABCD macam ni, dia akan susun balik dalam ascending. A, C, D, B. Kenapa B belakang? AR array sort BDCA. Ni. Sort S. Oh, silap. Betul. Dia susun ikut value. Dia bukan susun ikut key. Ya, betul. Saya tengok.
So dia akan susun data tu dalam ascending value lah. So kalau ni sorting ascending, kalau untuk reverse descending, so dia akan pusing pula untuk PDCA. So sort ni adalah untuk kita sortingkan balik lah. Contoh macam kalau kita ada senarai array negeri. So array negeri tu mungkin tak tersusun. Kita nak susunkan dalam bentuk sorting. Satu lagi, sekejap saya cari balik. Dia ada segi sorting key. Satu lagi, untuk sortkan by key akan guna care sort. Tertinggal nota ini. So care sort ni pula adalah untuk kita susunkan key. Kenapa kalau des tak letak di sort je? Itulah tu. Kena tanyalah yang buat PHP kenapa. Saya pun tak tahu. Kenapa? Mungkin sebab function je namakan short kepada array sort. So sort ni adalah array sort. So AR sort ni array reverse sort. Sebab ascending dengan descending ni sepatutnya ascending descending boleh. Kalau yang ini pula untuk key sort array. Satu lagi function yang menarik yang biasanya ramai orang tak guna. RM10, 57, 11. Array sum. So array sum ni dia akan totalkan numbering array, value dalam array lah. So selalunya kadang orang biasa dia akan buat for loop. So for loop ni lainnya panjang lah. So kalau kita dah tahu array tu dalam bentuk memang numbering je, dan kita nak dapatkan total sum value dia, so kita boleh gunakan array sum ni terus. Kemudian satu lagi function yang akan guna delete array, delete, remove.
So contoh macam kita ada data yang ini, pinjam yang buah ni, tak payah, fruit ni. So cara untuk kita buang spending. Cara untuk buang, katakan kita ada data, ada 3 kat sini, kita nak buang salah satu. So untuk buang salah satu, kita akan guna unset. Unset, value mana satu kita nak buang. So contoh macam kalau kat sini saya buat spending, lepas tu so selepas sunset 5.7 ni akan hilang lah. Nampak Yang first ni saya ekokan. First ni dia akan paparkan 10, 5.7 dengan 11. Ada 3 value sini kan. So selepas sunset dia akan tinggal value 10 dengan 11. Tapi key asal tak berubah. Kalau kat sini 012, kat sini pun akan jadi 02. So untuk kita nak dalam database dia panggil indexing. So yang ni pun kita nak reindex balik. Kita nak fix balik 02 ni dah jadi 01. Kita boleh guna function. Mana function ni? Revalue. Salah ke? Bukan. Silap. Revalue ni kita akan nak ambil data yang lama pas pada data baru, pada value yang baru. So array value ni dia akan tarik semua value, tapi kita kena pass pada variable yang baru lah. Data baru jadi 01. So ada banyak lagi function sebenarnya, function PHP ni. So kalau ada masa, siapa yang free nak study boleh tengok lah link ni. Boleh function. Macam array key ni kita nak dapatkan apa key yang ada. Kita nak listkan key je. Array key saya pakai fruits. So array key ni kita nak grab
key dalam array tu. Bukan value tapi key. Kalau nak search value. Kalau nak search value. Array search. Array search. Macam ni. Echo boleh kot. A. Research tak ada. Oh, ni value. Value kita adalah pisang. B. So, yang function array search ni untuk kita dapatkan key dia. Key array yang mana satu. Tapi, masalah untuk search array ni, dia ambil yang first dimension je. So, kalau array dalam array, kena ada looping lah. Kena loopingkan, cari kalau ini ada array, lepas tu ini pun array, kita kena loopingkan, buat search array. Loopingkan, search array. So, dia tak, setakat ni tak ada lagi function yang search terus cari dalam tu. Okay, setakat ni untuk page, untuk array. Ada apa-apa soalan lah? Itulah, tanya soalan. Oh, satu lagi yang biasa kita akan guna, mesti semua akan guna in array. So, in array ni adalah untuk kita guna, kita nak check condition. Dalam array kita ni, ada tak value ni? Biasanya contoh macam permission kita nak check, katakan kita punya design system kita, satu user tu ada beberapa role, ada beberapa peranan. Dia adalah admin, dia adalah admin, dia adalah pengguna. So, in array ni kita nak check role dia ada tak, role pengguna. Contoh macam in array saya pinjam yang spending dalam in array first dia adalah apa yang kita nak cari, second dia adalah array. So, spending follow array. So, yang untuk in array ni, dia akan papan nilai dalam bentuk boolean lah, true atau false. So, kalau kita cari benda yang tak ada, dia akan return
false. So yang ni biasa kita akan guna dari if else. Okay ke? So ada apa soalan? Lain. So far setakat ni untuk array saya dah cover semua untuk array. Kita nak padat yang singkat kan. Berapa minit ni? Setengah jam, 1 jam. Tak ada. Semua clear lah. Soalan? Ke semua bagi anak masak ni? Tak ada Faham? Okay. So setakat itu sajalah untuk array untuk hari ni. So next topic nak buat apa? Ada request? Time nak kod pisang. Slow. Ini array ni saya fahamkan 10 tahun. Next topic JIT. Loop. Nak buat JIT ke nak buat loop? Biasa kita dah buat array, kita boleh sambung dengan loop. Middleware lah Abel. Lu middleware. Tu 1 hari tak habis. PHP lah. Basic. Ikut cikgu. Yang nak belajarnya anak murid bukan cikgu. Okay, loop. Ikut array dalam loop ni macam apa? Betul. Cik Harizan. Okay ya. So next topic kita buat loop. Loop ni loop multi dimension, loop array. Nak loop dan database ke ataupun nak hardcode je? Multi dimension senang nampaknya hardcode lah. Okay. So database tak ada multi dimension sangat. Okay lah. Okay, loop and case. Case ni switch case ni condition statement. Nak guna nama orang lain. Jangan marah bang. Okay, next loop kita nak buat minggu depan lah kan. Hari apa Selasa okey ke? Saya okey je. Tak apalah, hari tu nanti kita discuss lah kemudian. Kita confirmkan. So, topik untuk next loop Okay, itu sajalah. Ada apa-apa lagi nak sambung borak? Saya stop recording.